Salam sejahtera, nama saya Juliana Mera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah deduktif dalam pengajaran tata bahasa. Kaedah ini merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu, khususnya bagi topik tata bahasa yang memerlukan ketepatan struktur. Pertama adalah definisi kaedah deduktif. Kaedah ini ialah satu pendekatan pengajaran yang bermula daripada prinsip, teori, hukum dan rumus umum, kemudian diaplikasikan kepada contoh-contoh khusus dan latihan pengukuhan. Selain itu, dalam kaedah ini, guru memainkan peranan utama dengan menerangkan konsep atau rumus terlebih dahulu sebelum murid mengaplikasikannya dalam aktiviti pembelajaran. Menurut tokoh yang bernama Eli Yani Omar pada tahun 2011, proses pengajaran dan pembelajaran diteruskan apabila murid menganalisis rumus yang telah didedahkan melalui contoh yang diberikan oleh guru. Seterusnya ialah rasional pemilihan kaedah deduktif. Saya memilih kaedah deduktif kerana pendekatan ini lebih jelas, sistematik dan sesuai digunakan dalam pengajaran tata bahasa. Misalnya dalam topik seperti kata imbuhan, kata majemuk, kata hubung dan ayat majemuk memerlukan ketepatan struktur. Bukan itu sahaja, penerangan secara langsung dapat mengelakkan kekeliruan dalam kalangan murid. Terdapat 3 jenis tahap murid. Yang pertama adalah tahap rendah. Bagi murid tahap rendah, kaedah ini sangat sesuai kerana mereka memerlukan penjelasan yang jelas. Murid juga mudah memahami dan juga mempunyai berstruktur. Murid pada tahap ini belum mempunyai asas bahasa yang kukuh untuk membuat rumusan. Sebagai contoh, dalam topik kata majemuk, guru akan menerangkan bahawa kata majemuk ialah gabungan dua perkataan dasar yang membawa maksud tertentu. Contohnya seperti rumah sakit dan juga jalan raya. Selepas itu, murid akan menjalankan aktiviti mengenal pasti dan menggariskan kata majmuk dalam ayat yang diberikan. Tahap yang kedua adalah tahap sederhana. Bagi murid tahap sederhana, mereka sudah menguasai asas bahasa. Kaedah deduktif membantu meningkatkan kefahaman dan memperbaiki kesalahan tata bahasa melalui latihan aplikasi. Sebagai contoh, dalam topik imbuhan awalan pen, guru akan menerangkan fungsi imbuhan tersebut terlebih dahulu. Kemudian, murid diminta membina ayat menggunakan perkataan yang mempunyai imbuhan tersebut. Tahap yang ketiga adalah tahap tinggi. Bagi murid tahap tinggi pula, mereka lebih cepat memahami rumus dan mampu mengaplikasikannya dalam ayat yang lebih kompleks. Sebagai contoh dalam topik majemuk, selepas guru menerangkan struktur, murid diminta menghasilkan satu perenggan yang mengandungi sekurang-kurangnya 4 ayat majemuk. Pendekatan ini selaras dengan teori behaviorisme oleh tokoh yang bernama B.F. Skinner yang menekankan latihan berulang dan pengukuhan untuk meningkatkan ketepatan menggunakan bahasa. Contoh aktiviti yang boleh diambil ialah kata hubung tahun 5. Sebagai contoh, bagi topik kata hubung tahun 5, objektif pembelajaran ialah murid memahami konsep kata hubung, mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 kata hubung, membina 4 ayat yang betul menggunakan kata hubung. Pada peringkat awal, guru mengemukakan 2 ayat seperti Dila rajin belajar,
lulus penuh dalam peperiksaan. Kemudian, guru akan bertanya bagaimana kedua-dua ayat ini boleh digabungkan. Seterusnya, guru menerangkan bahwa kata hubung ialah perkataan yang menggabungkan dua ayat atau lebih. Misalnya seperti dan, tetapi, kerana, dan supaya. Seterusnya, guru menunjukkan contoh gabungan ayat. Akhir sekali, murid melakukan latihan mengisi tempat kosong dan membina ayat sendiri. Antara kekuatan kaedah deduktif ialah disusun secara teratur dan berperingkat, menjimatkan masa pengajaran sesuai untuk persediaan peperiksaan, mengurangkan kekeliruan murid tahap rendah. Menurut Buna 2025, kaedah ini memudahkan guru mengemukakan prinsip asas dan murid akan mengaplikasinya berdasarkan latihan yang diberikan. Walaupun kaedah ini mempunyai kekuatan, terdapat juga kelemahan yang berlaku antara kaedah ini. Yang pertama adalah murid kurang aktif. Yang kedua, pengajaran berpusat hanya kepada guru. Yang ketiga, kurang merangsangkan pemikiran kritis murid. Yang keempat adalah boleh membosankan jika penerangan terlalu lama. Menurut Rohani Muhammad 2024, guru perlu memastikan murid memahami konsep dan tidak hanya menerima maklumat secara pasif. Terdapat cadangan penambahbaikan untuk kaedah ini yang perlu digabungkan dengan aktiviti lain seperti perbincangan kumpulan, kuis, permainan bahasa, dan yang terakhir adalah aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan penglibatan mereka secara aktif serta memupuk minat mereka terhadap pembelajaran. Kesimpulannya, kaedah deduktif merupakan pendekatan yang berkesan dalam pengajaran tata bahasa, khususnya bagi topik yang memerlukan ketepatan struktur. Kaedah ini sesuai untuk pelbagai tahap penguasaan murid, namun perlu diseimbangi dengan aktiviti interaktif agar pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Kaedah ini bukan sahaja membantu murid memahami rumus dengan cepat, malah juga memperkukuhkan kemahiran penggunaan bahasa dalam penulisan dan pertuturan. Sekian, terima kasih dari saya.